Qiyamu ta'ala bin nafsi. Allah berdiri sendiri. Tak diri. Dalilnya innallaha al-ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu Ustaz bahas kaya tadi. Allah Ta'ala maha kaya daripada alam. Dia tidak berkehendak pada yang menjadikannya dan tidak ia berkehendak pada tempat juga. Dalil Allah Ta'ala maha kaya. Hati yang Ta'ala berdiri sendiri, tidak ada sesuatu yang menjadikan dia. Dalil apa namanya? Walau kana fihi ma'alihatun la fasadata. Kalau sekiranya ada Tuhan yang lain pada alam ini, nescaya binasa alam ini. Mana alam ini wajib ada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada dua, tak jadi alam. Kalau dua sama kuat, tak jadi. Dua pakat pun tak jadi belaka. Kalau dua, satu power, satu tak power, tak jadi juga. Jadi wajib Allah Ta'ala itu bersifat Tuhan yang Maha Esa. Dua, bunyi seorang kuat, tapi seorang buat jadilah alamnya. Pas seorang duduk di lain. Sedangkan sama kuat dia, mustahil. Gitu. Mustahil. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat Tuhan yang Maha Esa. Jadi tentang seterusnya, sifat umpama sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, semua itu, ini semua sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat itu sempurna. Dan sifat hayat itu, kembali perbahasan Ustaz, bahawa sifat hayat sifat syarat. Tanpa hayat tidak ada qudrah, tanpa hayat tidak ada iradah, tanpa hayat tidak ada sama basar dan kalam. Itu faham begitu. Cuma kita lah, kalau dah mati apa yang ada? Tak ada apa-apa lah. Melainkan wajib kita bersifat maha hidup. Baik, rasa Ustaz, perbincangan kita tentang dalil-dalil secara rangkuman tu cukup situ. Tinggal lagi dalil sama bahasa ni, umpamanya innani ma'akuma asma'u akhara wa abu arab. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua, kami mendengar, aku mendengar lagi melihat sekali. Kalam Allah kepada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun alaihissalam. Wallahu basirun bima ta'malun. Wa kallama Allah Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan kata-kata yang sempurna, sebagai kata-kata yang sempurna. Ambil nafas sekejap. Kita pergi tajuk lain pada dekat tak bagi ta'aluk. Lepas tu uluhiyah tak banyak lah, 3 tajuk. Nafsiyah tu tak panjang bincang. Baik, celah-celah ni kalau tuan-tuan ada tanya boleh tanya. Sila. Macam mana kita, okey, soalan? Anjuzun. Soalan apa? Ini bila kita sebut Allah Ta'ala bersifat maha berkuasa, Allah Ta'ala bersifat maha melihat, Allah Ta'ala bersifat maha mengetahui, Allah Ta'ala bersifat maha berkehendak. Adapun kita ni dhaif, kita ni hina, kita ni jahil, kita ni lemah, bukan semua sekali milik kita, sifat kita. Jadi perbahasan kita ni soal lemah tu, lemah pada hakikatnya, tapi pada zahirnya kita ada ikhtiar. Pada zahir ni kita ada ilmu, pada zahir ni kita ada kuasa. Pada zahir ni kena bezakan tu. Maknanya satu aspek pandangan perbahasan kita ni perbahasan hakiki, secara hakikat. Tapi zahir, pada zahir kita ada usul dan ikhtiar. Ini i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Jangan kalau kita kata kita lemah ni, kita tak ada satu, jadi kita duduk dalam kadar yang tak betul. Maknanya sekadar ilmu yang ada pada kita tu, sekadar yang kita tahu, kita sampaikan. Mana kita alim lah tu, alim pada pandangan kita. Tetapi bila banding dengan Allah Ta'ala, kita duduk di makam jahil. Sebab tu kita sebut gini, kita ni alim tetapi jahil. Kita ni lemah, kita ni kuat tetapi lemah. Kita ni kuat tetapi bersifat lemah. Kita ni berilmu tapi bersifat jahil. Nampak gitu?
Jadi ini pandangan hakikat namanya. Ini pandangan yang sebenar. Tetapi apa yang ada pada kita, ada usaha dan ikhtiar tu ada. Cuma usaha dan ikhtiar tu tidak penentu. Jadi kita faham betul. Mana kita kena duduk betul dalam ahli sunnah wal jamaah tuan. Jadi kalau kita nak kira gitu, jadi wali terus lah, wali terus aja kira tawakal. Nasi ada depan tak payah suap. Kita tak gitu dah, kita suap juga. Tapi yang mengizinkan suap tu Allah Ta'ala, kita kena faham. Boleh gitu? Nampaknya saudari ni keliru di antara pandangan hakikat dengan pandangan syariat. Baliklah kepada pandangan syariat. Faham itu? Syariat kita laksanakan tuan-tuan, bukan tak tinggal syariat. Kalau dia bodoh, walaupun kita ada ilmu, kita pandai ngaji Quran dalam ngajar. Kalau dalam ngajar ni kawan dia jahil. Dia kena banding dia dengan jahil dengan Allah Ta'ala. Padahal banding dengan orang tu lebih bodoh daripada dia. Dia nak nampak ngaji kita pun tak nak ngaji. Jadi ahli tauhid beku esok letih dah. Teruk anak murid tak Nabi ni. Lepas ngaji tak Nabi ni jadi jam belaka. Allahu Akbar. Letih pula gini. Faham? Jangan gitu. Kan maksud gitu. Usaha dan ikhtiar hamba tu ada. Ilmu kita ada. Bukan kita bodoh-bodoh sungguh. Masa kita bodoh kan demu tu tak ada benda. Padahal tahu. Tak. Telajak ni bahaya. Tak adalah kita. Ya lagi. Kata-kata kita. Ya. Ya. Memang itulah cakap orang yang berilmu dan cakap orang yang berakidah, memang gitu. Apa hakikatnya ikhtiar saja. Hakikatnya sebab saja. Tetapi sebenarnya segala-galanya daripada Allah. Kita cakap gitu semua. Dengan izin Allah, insya-Allah, alhamdulillah, kita cakap gitulah kita orang berilmu. Bukan berilmu berakidah ni. Ilmu sangat ilmu tak jadi. Dipegang betul. Kena pegang baik-baik. Cakaplah maknanya ini pada adatnya. Boleh? Pada adatnya, pada kebiasaannya. Tapi sebenarnya kita ni berikhtiar dan bertawakal sahaja. Itulah. Sebagai sebabnya lah kena santak. Sebagai sebabnya lah ada gangguan jin saka gitu ni. Gitu ya. Boleh lah gitu. Saka-saka tu kadang-kadang ke teka-teka je untuk bangun ni. Maka kena kenal ke jin secara mana? Dia kenal dengan alamat je tuan-tuan. Alamat tidak takik, zon namanya. Takik bukan senang. Datang wahyu daripada Jibril ke ngapa ke ini? Saka. Ada wahyu ke tuan-tuan? Ada wahyu ke? Tak ada. Cuma dengan alamat, tanda-tanda gitu. Itu yang disebut oleh mu'alish. Dia gelar mu'alish tu bomo ni. Takik dah. Yakin? Quran nak yakin. Wahyu boleh yakin tak? Wahyu betul bomo ni. Mengaruh ya. Cuma alamat-alamat sahaja. Itu jin, itu datang daripada jin, gini-gini tu tak apa. Likulli syai'in alamah, kita setuju tu. Tapi sekadar alamah sahaja. Takik tidak. Namanya zon sahaja. Tanggungjawab kita ubatlah. Tanggungjawab kita doa lah. Tapi jangan, ya betul awak ni memang ada 3 ekor bapak jin keturunan. Jangan buat gitu tuan-tuan. Seksa keturunan dia, habis mati hamba untuk nenek dia. Satu penyakit juga. Ini fenomena-fenomena yang black lah. Black. Jadi gitulah. Maknanya kita kena bercakap, beradablah. Sebagai sebab tak apa. Kita pun berusaha berbomong berbuat tak apa. Pertama mesti bulat dengan Tuhan. Itu mesti. Okey, saudari tadi okey, ustaz tadi okey. Mana bezakan antara syariat dengan ikhtiar, syariat, ikhtiar, sebab musabab, kemudian hakikat tu kena pegang baik-baik. Jangan pula terus jam gitu. Ini ada soalan daripada muslimin. Ketika dalam keadaan darurat, contoh semasa itu menjadi tawanan perang, kita diseksa oleh orang kafir supaya berkata Allah itu bukan Tuhanku. Kalimah murtad, naudzubillah. Contoh situasi di Syria. Hal ini pernah berlaku kepada sejarah. Siapa? Ammar bin Yasir. Ingat tentang sejarah Ammar bin Yasir. Kan makni syahid pertama dan sejarah Islam Sumayyah.
wanita agung ini. Yang kedua ya Yasir, ayahnya pun syahid. Tapi sampai gila naik amal ni, Abu Lahab ni, Abu Jahal teruk siksa dia. Di antara siksa yang teruk, dia tahu benar dan lain. Ibarat kita benar dan tondra. Masuk ke kawan tu, budak lagi masa tu belasan tahun ke berapa, tekan dan lain. Wih tuan-tuan, benar dan lain ni teruk. Memang masa nak mati semua. Jadi kena tekan dan lain. Mati dah ada angkat, segar balik. Tekan lagi nak mati. Berapa kali nak mati amal tu dah lain. Lepas tu dia tak tahan, dia muda lagi. Kata dia, aku kutuk Muhammad je. Aku kembali kepada Al-Lata wal Uzza. Dia cakap gitu balik. Cakap gitu, lepas dia Abu Lahab, dia pun suka gitu lah. Tapi dalam hati dia kelam kabur dah. Aduh, aku beriman ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Cakap menderu balik jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kelaku ya Rasulullah. Apa ni Amang? Aku telah bohong kepada engkau, aku mendustai engkau dengan kalam aku je dia. Kerana hanya Rasulullah dengan siksaan itu. Kata, kaifat, bagaimana hatimu? Tanya Nabi. Tak main, hati aku tetap. Hati aku tetap. Kata dia, ya Rasulullah, kata tak apa. Kalau hatimu tetap, sekali lagi dia buat gitu, sebut lagi, kata Nabi. Nabi beritahu dah, ini namanya roh sah. Tapi dia orang tak main kulub itu mesti. Hati mesti tetap. Kalau rasa hati bertahan, tak apa. Dalam keadaan darurat gini, faham tak? Maknanya kalau berlaku macam di Syria tu, itulah. Tapi tuan-tuan, bahaya juga, ada juga bahaya. Kadang-kadang dalam keadaan gitu, bimbang kau syaitan menjelah juga, sehingga boleh jadi itu ujian berat tu. Sebab tu kata dia tahu tadi, kena ngaji gini. Kalau kita sakit betul, kita nak rosak pun mungkin patut-patut. Tapi kalau tidak, daripada kita tiap hari tembak juga dah. Tiap hari mati, biar kita mati juga lah. Aku buat gaya duduk mertabat masyitah lah, payah kan? Gitu tak? Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sejarah Islam bila diuji berat gitu, Allah akan beri iman pada seseorang. Pasti akan datang pertolongan Allah subhanahu. Sebenarnya hati mereka itu dikeramatkan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka boleh bertahan dengan iman itu. Memang itu hak Allah Ta'ala terhadap hamba ini. InsyaAllah lah. Dan kita yakin sesedara kita di Syria atau mereka boleh bertahan dengan iman dan mereka syahid. Sungguh ini rahmat Allah Ta'ala. Memang Allah kuatkan. Walaupun kita tengok sejarah dia Masyitah, datang pertolongan Allah dengan berkata-kata anaknya, tapi sebenarnya sejarah itu akan berulang sepanjang zaman, tuan. InsyaAllah lah, cuma kita doa je lah. Moga-moga mereka mati dengan syahadah belaka. Berat, memang berat sangat lah. Mata kita menengoknya, berita yang kita dengar. Soalan yang kedua, adakah boleh kita berkata kalimah murtad itu ketika diancam nyawa atau disiksa? Lebih kurang soalan dia tadi juga. Tapi hati kita tetap jazam dengan tak apa, boleh. Itu namanya rukhsah. Tapi jazam itu hati tak apa. Sama dengan soalan dia tadi kurang. Apakah hukumnya dan pendapat ulama mengenainya? Itulah. Bagaimana kisah Sumayyah? Ada betul disebut sekali cerita. Kalau tak baca habis jarang. Tak baca habis soalan ni kaya sekali. Betul. Maknanya apa yang berlaku kepada amal itu sebagai rukhsah, sebagai diizinkan oleh syarak dengan syarat ada lagi sebelum kita sambung. Ada lelaki, soalan tadi dia sambung kita. Hukumnya gitulah, harus di sisi syarak dalam keadaan berat. Ya, soalan. Macam mana? Pandang kejadian alam ke? Ya. Tapi kita dah ada kesedaran dah.
Ada kesadaran. Baiklah kalau dah ada kesadaran itu di kesadaran itu dibinalah, diasuhkan, dilazim-lazimkan, difikir-fikirkan senantiasa. Segitulah. Tapi asasnya yang digariskan oleh para ulama, dan benda itu bertepatan dengan ayat Quran yang Ustaz baca tadi. Maknanya bila kita dapat berfikir gitu, bertafakur gitu, cara untuk mengawalnya supaya pemandangan nazar kita tadi, yang kita tadi dikekalkan, ialah dengan zikrullah. Kita sebagai pengikat zikrullah. Kalau kita zikir kepada Allah, dalam keadaan kita dah ada fikir, nampak guna Allah, ya Allah, besarnya lah keagungan Kau, berjuta tahun duduk diam situ, Engkau bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita dah fikir itu. Jadi kita terus berzikir dan terus menyebut nama Allah dan mengekalkan tadabbur hati itu. Mengekalkan tadabbur hati itu dengan mengekalkan pemikiran, memikirkan perasaan kita itu, tapi diiringi dengan sebutan lidah nama Allah ataupun dengan doa, dan diikuti dengan munajat dalam hati, merasai adanya Engkau, merasai hati. Jadi maknanya akan berlaku di situ. Kalau Allah nak buka hidayah, nanti dia terbukalah. Umpama bila kita terpandang ada gunung dengan keagungannya, tiba-tiba terkata dalam hati, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi nanti setiap kali Subhanallah kita sebut, setiap kali pula apa namanya wamak kita punya nazar tadi, bukan? Wamak kita punya fikiran. Jadi kita terus-menerus dengan Subhanallah itu. Sampai-sampai dalam semayang kita boleh bawa. Walaupun kita tadi hanya melihat gunung, tetapi rasa kebesaran Tuhan dalam melihat gunung kita bawa. Sejak daripada takbiratul ihram, tuan-tuan, sampai kita beri salat, demi Allah, tuan-tuan mendapat satu martabat khusyuk di sisi Allah Ta'ala. Demi Allah. Itulah secebih daripada hati Nabi ketika salat. Tak nak takik itu. Cuma tak dapat 100% lah, Rasulullah 100%. Tapi sekurang setitis daripada khusyuk yang Nabi kata, qurratu ayunin, senangnya hatiku dalam ibadah kepada Allah. Hasil daripada itu. Padahal dalam kita melihat gunung tadi, kita bawa itu, penglihatan kepada gunung itu, rasa kebesaran Allah itu, terkeluar Subhanallah dalam hati, mesra dalam hati rasa kebesaran Allah itu, sehingga kita bawa sejak daripada takbiratul ihram sampai salam. 2 rakaat cukup untuk hapus segala dosa, tuan-tuan. Maka boleh dapat begitu. Jadi gitulah, itu satu contoh. Bagi contoh lagi, tuan-tuan boleh hayati dalam hidup ini, sehingga kita menjadi ulul albab, orang yang berfikir pada kebesaran Allah. Gitulah hebat dalam latihan-latihan yang biasa. Sebab itu golongan sufi, golongan ahli tarik, dia akan bawa jalan apa yang disebut sebagai zikrullah. Zikrullah ni kunci. Bila kita berzikir kepada Allah Ta'ala, baik dari segi namanya, dari segi asma'nya, bila kita, ataupun dari segi segala pujian-pujian yang lain, kita kira Subhanallah, ke tasbih, ke tahmid, tak kira, ikatan itulah yang akan mengikat kita punya pemikiran kita tadi, nazar kita tadi sebagai pengikat dia. Faham? Itu penghayatannya. Asas penghayatannya zikrullah. Tapi maksudnya orang malas zikir. Bapak malas. Lepas main subuh saya nawan ngajar banyak-banyak masjid. Di peda tu sampai 30 peda. Masjid besar-besar. Lepas subuh pukul 6:30 sunyi dalam masjid. Balik nak selimut ke apa tak tahu. Kedai kopi tak tahu. Cuba pergi pondok-pondok. Pondok-pondok wajib beratik sampai waktu duha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sekarang ni semua masjid malam. Dah. Apa nak zikir lagi? Manusia sudah tidak minat kepada zikrullah. Tak minat ke Allah lah. Zikrullah tu kan ingat Allah. Tak ada agenda dalam hidup nak zikrullah. Tak usah nak zikrullah tengah berjalan. Tak usah nak zikrullah naik kereta. Tak usah nak zikrullah dalam kebun getah. Tak usah nak zikrullah di pejabat. Zikrullah tempat yang patut zikrullah tu. Lepas semayang kena zikir panjang sampai waktu duha. Tak buat. Hak orang nak makan gaji nak pergi kerja, tak apalah. Ini hak duduk tajrik ni. Hak duduk makan tidur dah, duduk pencen dah. Tak nak dia berzikir. Berat tu tuan-tuan. Dah, berarti dah. Tapi kalau pergi ke pondok, tuan-tuan pergi pondok tengok. Pondok Ustaz Zulkifli. Mereka akan beratik sampai kira. Itu tradisi zaman berzaman dah. Menunjukkan pusat pendidikan pondok memang pendidikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Faham tuan-tuan? Kemudian kerana terlanjur ada sebut tuan-tuan, faktor berleluasanya jin ini mengastriakan manusia ni kerana zikrullah manusia cuai. Manusia cuai dengan zikrullah. Setuju tuan-tuan?
Kalau tuan-tuan ahli zikir, anda balik kampung lah, Purun tu tuan-tuan. Kampung anda tempat bapak Tok Bomo, bapak Tok Pawang. Tok Bomo besar dan negeri Pahang duduk kampung tu, anda balik. Masa bertempur ini hidup nak lawan Tok Pawang. Sampai sekarang sikit-sikit sakit baki Pawang tu ada lagi. Tapi tiap-tiap lepas subuh nak lantak 100,000 zikir tiap pagi. Habis hantu-hantu tak ke mana dah masa ni. Tok Bomo pun dah mati belaka dah. Habis tuan. Itulah. Kalau tak ada diikat dengan zikrullah betul, tidak ikat dengan ilmu tauhid macam ini, memanglah berleluasa lah hantu syaitan dalam masyarakat. Tapi bagi ahli zikir, insya-Allah tak ada hantu-hantu kaman duduk tak tahu. Gitu. Ya. Zakat sedekah pahala zikir kepada arwah. Apa-apa sedekah pun sampai. Muktamad jumhur di sisi ulama. Tidak ijma' ulama. Cuma pahaman baru-baru ni kata tak sampai gitu-gitu. Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu apa? Kata sampai. Sembahyang mayat tu apa? Kalau lah zikir dan doa orang yang hidup kepada orang mati tak sampai, sembahyang mayat tu buat apa? Kan doa orang hidup kepada orang mati tu. Ya ke? Ke doa apa? Satulah orang duduk di utara tu, Kedah, tak ada kena-mengena dengan orang. Tak ada adik-beradik sepupu sepakat, tak ada kena-mengena waris-waris, tak ada. Tapi bila orang Johor mati je, dia pun sembahyang mayat. Angkat doa, Allahumma, wahai Tuhan, ampunkan dosa. Wahai Tuhan, rahmatkanlah dia. Dia orang utara ni. Secebih keluarga pun tak ada, tapi dia orang Islam, mati dia orang Islam. Dia pun doa. Kenapa Tuhan suruh gitu? Maknanya bila dia doa, wahai Tuhan ampunkan dia, firlahu, wahai Tuhan rahmatkan dia. Artinya doa dia itu sampai kepada si mayat, sebab itu dia perintahkan sebagai fardu kifayah. Nampak? Kalaulah itu sampai, sekarang siapa-siapa orang yang, siapa-siapa pun kalau berdoa, wahai Tuhan ampunkan orang yang telah mati dalam kubur, tak sampai ke tuan-tuan? Tak reti lah, tak reti lah. Ustaz-ustaz muda sekarang ada yang telajak-telajak kita. Nak telinga sikit. Dah, ada suara gambar kata tahlil tak sampai kata dia. Nabi SAW berdiri atas kubur, nampak dua putih kubur, kerat pokok pelepah tamak. Cocok sah. Ya Rasulullah, buat apa mu? Sahabat tanya. Kata Rasulullah, sesungguhnya kubur dalam siksaan kubur. Seksa. Yang pertama, kerana kencing tak tus, tidak istibrak. Pakai kencing, pakai cabut lagi dia saja. Tak ada suci istinjak baik-baik, menyebabkan tak sah semayang, tak sah ibadat. Jadi, yang kedua, kuat ngumpat kubur yang satu lagi. Itu membuat pokok. Selagi hijaunya daun pelepah tamar ni, selagi itu dah tasbih daripada pelepah tamar itu, meringankan siksa kubur. Pelepah tamar apa berzikir dapat pahala orang dalam tu. Kalau kita berdoa Allahumma ighfir lahu warham, tak sampai kan? Cukuplah tak banyak bagi ustaz, malas nak bujuk begitu. Tapi nak khabar begitulah, simple je untuk kita faham dah. Tak payah ngaji hadis berdalil beri mustalah hadis, tak payah. Jelas sangat hukumnya gitu. Sebab itu jumhur ulama al-sunnah wal jamaah tidak ada khilafiah. Buka kitab-kitab fiqh, kita mazhab terus membahaskan bahawa segala perbuatan amal soleh yang diniatkan kepada si mati maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermanfaat kepada, sejauh mana manfaat itu wallahu a'lam, terpulang pada Allah Taala. Nama tahqiqnya bermanfaatlah. Kita sambung sikit lagi. Ada 15 minit. Tak dengar kan? Tak jelas cakap. Jangan cakap. Benda ditanya. Cuba tanya. Tanya Ustaz ini.
je lah. Tak faham juga. Orang sini tak faham, Ustaz lagi faham. Mana kata dia nak? Dia dekat Ustaz ni, dekat Ustaz. Kita jumpa betul. Nak tanya betul. Ya. Kan? Ayo, hajat. Semayang hajat. Ya. Hajat. Hajat. 2 rakaat. Semayang hajat. Ya. Ya, 2 rakaat. Betul. Ya, 2 rakaat semayang. Semayang hajat. Baik, terus kita pergi kepada pembahagian sifat 20. Tuan-tuan sekalian, pembahagian sifat 20, insya-Allah. Di sana ulama bagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama namanya salbiyah, namun nafsiyah. Yang kedua namanya salbiyah, yang ketiga namanya ma'ani, yang keempat namanya ma'nawiyah. Baik, apa makna nafsiyah? Nafsiyah ni sifat diri, tuan-tuan. Sifat diri maknanya sifat zat khas untuk zat Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah. Dia sebut situ sifat nafsiyah sebagai sifat yang tetap berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sebagaimana kita bincang dah, dibahas oleh ulama sama ada dia zat atau sifat wujud itu. Jadi itu kita bincang dah. Jadi apa maksud nafsiyah? Artinya dia betul-betul lah menceritakan tentang diri zat Allah Ta'ala, semata-mata zat yang tidak berkait dengan, disebut tidak dikeranakan satu kerana itu, maksudnya apa namanya, dia bukan macam maknawiyah. Maknawiyah ni dia wujudnya sifat itu dia kerana ada sifat ma'ani. Ada wujud Allah Ta'ala ni dia tidak ada kerana apa-apa. Wujud seadanya, dia khabar atau boleh menceritakan tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala ni, wujud itu sendiri satu sifat yang bersifat hadiah. Dia tak ada. Wujud tu tak ada, tuan-tuan. Sedangkan wujud tu mana ada. Yang ada zat Allah. Kalau nak cari wujud ni, ada, tuan-tuan. Wujud itu tidak ada. Tetapi wujud itu sekadar khabar, mengkhabarkan tentang zat Allah. Jadi itu perbahasan Al-Maturidi. Kata dia, wujud ialah haliyah. Wujud ini menceritakan keadaan zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu wujud. Itulah. Bila sebut zat Allah Ta'ala, mestilah wujud. Bila wujud, itulah zat Allah Ta'ala. Jadi kalau nak cari wujud saja je, tak ada. Wujud saja je tak ada. Nak mencimpul situlah. Itu makna nafsiyah. Jadi wujud ini sekadar menceritakan zat. Nak cari wujudnya tak ada. Senyap je, tak tahu dah tu tengah pening belaka. Tak berapa faham tak? Tahu dah tu benda dah dia lain gaya tengok muka kena. Baik, Ustaz bagi contoh. Tua. Tahu tua? Apa benda tua? Ayah lahir dulu, anak lahirkan dia tak? Itu makna tua tak? Ini ayah, ini anak. Ayah lahir dulu, anak lahirkan dia. Kita namakan tu tua. Tunjuk ke Ustaz mana tua? Tuanya mana? Yang ada ayahnya, yang ada anaknya. Tuanya mana? Sifat dia, cerita dia, ada ke tak ada bendanya? Nak kata tak ada, ada. Nak kata ada, tak ada. Nak kata ada, cari tak jumpa. Nak kata tak ada, rasa-rasanya ada. Dah. Mana dah gelap? Mana dah gelap? Itulah dianya. Mana tu benda? Itulah maknanya tua tu. Yang ada ayah, yang ada anak, yang ada ayah lahir dulu, anak lahir kena, adalah 3 peristiwa tu. Tapi kita namakan tua. Tuanya tak ada, tapi rasa-rasanya ada. Jadi dia ni, tua ni mendapati ada dan tak ada. Jadi ada tu sendiri, itu juga sifat.
Ada ni nak katakan tak ada, jangan. Tuhan ada. Zat Allah Ta'ala tu ada. Adalah. Tapi nak cari adanya tak jumpa. Jumpa-jumpa ada zat Tuhan. Nak kata tak ada, ada. Nak kata ada, tak jumpa. Itu saja. Jadi ini namanya haliyah.